Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Amir bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 3. Baiklah, cikgu harapkan kamu berada dalam keadaan yang sihat di samping keluarga yang tersayang. Baiklah, untuk tajuk pada kali ini kita akan belajar tentang waspada selalu, muka surat 86. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu. Baiklah, jika kamu telah bersedia, baiklah, kita akan lihat standard kandungan kita pada hari ini adalah 7.1, iaitu kemahiran kecakapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri, bertindak secara bijak untuk mengelak ancaman sekeliling. Apa pula tu cikgu ancaman sekeliling? Okay, nanti kita akan tengok. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 7.1.1, iaitu menyatakan maksud ancaman sekeliling, dan 7.1.2 iaitu membincangkan persekitaran yang boleh mengancam keselamatan diri. Baiklah, sebelum itu kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan maksud ancaman sekeliling dan juga menyatakan keadaan yang mendatangkan ancaman serta cara menghindarinya. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan ancaman sekeliling. Okay, ancaman sekeliling ialah keadaan persekitaran yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Okay, maksudnya kamu berada pada sesuatu tempat, tetapi tiba-tiba ada benda yang tidak diduga yang boleh mendatangkan kecederaan, yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Jadi itu dipanggil sebagai ancaman sekeliling. Kita lihat apakah maksud bahaya. Bahaya ialah sesuatu musibah yang boleh menimpa seseorang. Contoh, yang pertama, dia boleh mendatangkan kecederaan atau luka. Itu juga dipanggil sebagai bahaya. Yang kedua, kamu boleh dicabul ataupun dirogol. Ini cikgu ajar supaya kamu faham dan kamu tahu. Ancaman keselamatan ni, ancaman ni boleh menyebabkan, ancaman sekeliling ni boleh mendatangkan perkara yang berbahaya kepada kita. Jadi kamu boleh dapat mengelak terlebih dahulu. Kamu boleh mengelakkan kamu dicabul ataupun dirogol. Kita dah belajarkan dulu kan, pedofilia, kecenderungan untuk seseorang yang mendatangkan kemudaratan kepada kanak-kanak. Kemudian ancaman sekeliling ni juga adalah cenderung untuk melayari laman sesawang yang negatif. Kita maklum bahawa kadang-kadang ibu dan bapa kamu membenarkan kamu untuk menggunakan telefon bimbit, betul tak? Jadi jika tidak dikawal ataupun tidak diselia dengan betul, ia boleh mendatangkan ancaman kepada kita lah. Seterusnya, mengelakkan daripada berlakunya penculikan ataupun pemerdagangan. Contohlah kamu diculik, kemudian mungkinlah kita tak faham, kita tak tahu kan apa yang akan berlakukan. Kamu diculik, kemudian kamu dijual. Itu dipanggil sebagai ancaman sekeliling. Faham kan? Baiklah, kita akan lihat apa itu situasi ancaman. Yang pertama, contoh, menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Cikgu sentiasa tekankan supaya kamu sentiasa berwaspada dengan orang yang tak dikenali, betul tak? Jangan ambil barang, jangan ikut orang yang tak dikenali. Jadi ini dipanggil sebagai situasi ancaman. Contohlah, sesebuah kenderaan tu datang, memberikan kamu makanan ke, memberikan kamu hadiah ke, tapi kamu tak kenal pun siapa orang tu. Kemudian dia ajak kamu pergi menaiki kenderaan. Kamu tak perlu, kamu tak patut ikut orang tu sebab kita tak tahu. Kita tak kenal orang tu dan kita tak tahu pun apa niat mereka. Jadi itu dipanggil sebagai situasi ancaman yang boleh mendatangkan bahaya kepada kamu. Kamu mungkin boleh diculik, dirogol, dijual, ataupun berlaku perkara-perkara yang tidak diingini kepada kamu. Jadi kamu perlu tahu, ini merupakan salah satu daripada situasi ancaman. Seterusnya, yang kedua, bermain sendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa. Kita maklum di setengah kawasan di taman perumahan ada disediakan taman permainan. Jadi kamu perlulah mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa kamu terlebih dahulu. Selepas mendapat kebenaran, ibu bapa dah tahu ke mana kamu nak pergi,
Okay, seelok-eloknya ibu dengan ayah ada sekali ketika kamu bermain. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, kadang-kadang mungkin ada alat-alat permainan tu yang dah rosak, ataupun kamu berada di tempat yang tinggi yang mungkin mengakibatkan kamu jatuh. Okay, selain daripada itu, okay, kamu juga boleh terdedah kepada ancaman yang lain. Contohnya seperti diculik, okay, dibawa lari oleh orang. Okay, jadi itu juga dipanggil sebagai situasi ancaman. Baiklah, seterusnya. Okay, melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa. Ini yang cikgu cakap tadi tu. Okay, kamu boleh terdedah kepada bully cyber. Okay, bully cyber, kamu boleh terdedah kepada laman internet ataupun laman sesawang yang lucah. Okay, sebab benda-benda ni tidak dikawal. Okay, kamu type je apa kamu nak, kamu boleh dapat. Tapi sama ada benda tu elok ataupun tidak, itulah yang paling penting. Jadi sebab tu kamu memerlukan pengawasan daripada ibu bapa. Sebab tu orang kata ilmu tu di hujung jari, tetapi kadang-kadang ilmu itu juga turut disalah guna. Jadi kamu perlu bijak untuk menangani masalah seperti ini. Seterusnya, okay, situasi ancaman yang lain adalah berjalan seorang diri di tempat sunyi. Okay, ini benda yang paling perlu dielakkan sebab kita tak tahu. Kadang-kadang ada mata yang memerhati. Contohlah, setiap hari kamu berjalan pulang dari sekolah, dan kadang-kadang orang jahat ni dia dah tahu dah rutin kamu. Okay, kamu akan jalan kat sini pukul berapa, dengan siapa. Okay, jadi kamu perlu elakkan daripada berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Okay, faham kan? Tak naklah kena culik lah, kena bawa lari orang kan. Okay, seterusnya. Okay, ada contoh juga pada situasi ancaman yang lain. Contohlah ketika kamu pergi membeli belah dengan ibu bapa kamu di pasar raya kan. Okay, jadi kamu tak boleh berjalan sorang-sorang. Kamu perlu sentiasa berada berdekatan ataupun di samping ibu bapa. Kalau pelajar sekolah menengah, mungkin mereka boleh lari. Okay, boleh berlawan dengan orang yang nak culik dia ke, tapi kamu kanak-kanak okay, agak sedikit sukar untuk melakukan perkara seperti itu. Okay, selain daripada pasar raya, okay, pasar malam, okay, pasar yang panjang-panjang ni kan, okay, kadang-kadang anak pun boleh hilang walaupun ibu dan bapa dah jaga betul-betul. Betul tak? Okay, seterusnya, okay, bermain di jalan raya. Okay, saya tahu ramai yang suka bermain basikal, betul tak? Okay, main basikal. Okay, jadi apa yang paling penting, kamu perlu memakai alat keselamatan. Contoh pakai topi keledar, okay, pakai pelitup siku dan lutut, okay, untuk mengelakkan kecederaan. Dan jangan bermain di jalan raya utama yang mana kereta selalu lalu lalang, kenderaan lori. Oi, ya Allah, elakkanlah benda tu. Okay, kemudian ketika kamu bermandi-manda di pusat rekreasi, okay, situasi ancaman juga masih boleh berlaku. Contoh lemas ke kan. Okay, selain daripada tu, di tempat pembuangan sampah, okay, di tali air ataupun sungai, ataupun di lombong-lombong tinggal. Okay, saya yakin dan pasti waktu PKP ni kamu masih lagi digunakan untuk keluar rumah. Jadi saya harap kamu sentiasalah jaga diri. Okay, bagi tahu ibu dengan ayah, ya mak, adik nak pergi rumah Ali kejap. Betul tak? Okay, bagi tahu ke mana keberadaan kamu. Betul tak? Okay, jadi bagaimana cara untuk kita hindari daripada ancaman situasi ni? Okay, yang pertama, okay, apa yang cikgu sarankan adalah okay, berjalan secara berkumpulan jika melalui tempat yang sunyi. Okay, kamu balik, kamu ajaklah kawan-kawan balik ramai-ramai. Orang takkan nak culik ramai-ramai ni. Dia mesti akan, ni kalau aku culik seorang ni, boleh. Kalau awak jalan 10 orang, dah jadi ibas sekolah dah penculik tu kan. Dia tak boleh kan. Okay, seterusnya, beritahu guru atau ibu bapa jika diancam. Okay, kemudian jangan menerima pemberian dari orang yang tidak dikenali. Okay, saya nak tanya pula, pendapat awak pula macam mana? Ada tak cara lain untuk mengatasi ancaman situasi? Okay, yang pertama,
Okey, kamu perlu bagi tahu ibu bapa ataupun penjaga. Penjaga tu siapa? Penjaga tu contoh datuk ataupun nenek lah. Okey, bagi tahu nak ke mana, pukul berapa nak balik, telefon selalu. Okey, abang ada dekat Plaza Kota ni, pukul 6 kan abang balik. Contoh macam tu lah. Okey, kemudian sentiasa pastikan pemantauan daripada ibu bapa ketika kamu berada di luar. Contoh kamu pergi membeli belah, okey, pastikan kamu nampak mak dengan ayah kat mana. Okey, jangan terlalu jauh. Okey, untuk mengelakkan daripada berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Okey, kemudian jika berlaku juga lari, jerit, dapatkan bantuan daripada orang dewasa. Ingat kan? Ingat yang belajar kan? Okey, itu saja. Jadi tugasan kita pada hari ini, cikgu hendak kamu salin peta buih ni nyatakan situasi ancaman yang kita dah belajar tadi kan. Okey, salin semua dalam peta buih. Apa situasi ancaman tu? Jangan terima barang, jangan layari internet tanpa pengetahuan ibu bapa, apa lagi. Okey, salin semua dalam peta buih tu. Kemudian cari 3 cara untuk menghindari ancaman situasi tu. Okey, faham kan? Okey, salin ni di dalam buku latihan pendidikan kesihatan kamu. Baiklah, itu saja. Cikgu harapkan kamu mendapat sikit manfaat daripada apa yang telah kita pelajari. Stay safe, jaga diri. Okey, pastikan kamu pakai pelitup muka ketika keluar. Okey, pastikan kamu sentiasa menggunakan hand sanitizer untuk mengelakkan kita daripada dijangkiti COVID-19. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.